Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasnah Toran, pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM dalam bidang pendidikan khas, dan saya juga ibu kepada 2 orang anak yang mengalami autism, seorang 27 tahun dan seorang lagi 16 tahun. Hari ini saya nak kongsi dengan ibu bapa 10 raya survival tips. Sebab lagi 2 minggu insya-Allah kita akan berhari raya, dan sebab saya pun dulu ada anak kecil-kecil yang ada autism, dan kita tahu betapa mencabarnya untuk berhari raya apabila ada anak autism kan. Jadi berdasarkan pengalaman saya sediakan 10 tips di sini. Kalau mak bapak nak buat kesemua 10 pun okey. Kalau nak buat 5 saja, you pick and choose. You pick and choose yang mana yang you rasa work for your family ya. Okey, tip nombor 1, jangan lupa gunakan social story. Apa itu social story? Kalau tak tahu apa itu social story, Google social story for autism. Dan kalau tak salah saya, social story hari raya ni ada di website Genius Kurnia. Okey, yang ini dibuat oleh kawan-kawan saya di Pusat Jauhar, dan ini adalah social story untuk datang belajar di sana. Tapi saya nak tunjuklah. Jadi social story, kita letakkan gambar kampung kita, gambar rumah atuk nenek kan, dan di situ kalau anak nama Amar berhari raya di kampung. Amar berhari raya di kampung. Ada tajuk, ada ni. Kita letakkan gambar, kita boleh laminate. Kalau tak boleh laminate pun tak apa. Ini nak pakai lama kan. Kalau tak boleh laminate, ambil kertas kosong saja, lekatkan gambar atau cetakkan gambar saja. Ataupun kalau tak ada printer, boleh lukis ke. Kita buat macam cerita ringkas lah. Okey. Hari raya, Amar balik kampung. Amar jumpa atuk dan nenek. Letakkanlah gambar atuk dan nenek. Lepas tu malam-malam Amar main bunga api. Pagi raya kita pergi ke masjid. Kalau dia tak pergi masjid, boleh off lah. Lepas tu, selepas ke masjid, kita salam tangan atuk dan nenek. Lepas tu kita makan kuih raya. Ceritalah apa, jangan panjang sangatlah, cerita apa yang berlaku di hari raya tu. Kemudian kita letak di situ semasa balik kampung berhari raya, Amar kena behave. Amar kena baik-baik. Amar tak boleh jerit-jerit. Amar tak boleh marah-marah. Amar kena senyum. Amar kena happy. Apa yang kita nak dia punya tingkah laku tu, kita tulis dalam tu. Dan muka surat yang terakhir sekali kita tulis tu, apabila Amar baik dan happy, atuk suka, nenek suka, mami suka, daddy pun suka. Jadi dekat yang hujung tu kita ceritakan apa impact tingkah laku dia, apa impact apabila dia bertingkah laku baik. Okey? Jadi saya ceritakan secara pendek lah tentang social story ni. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh Google, cuba cari social story hari raya di website Pusat Genius Kurnia ya. Sebab saya ada lagi 9 tip nak kongsi. Okey, tip yang keduanya adalah menggunakan jadual visual. Kalau kita nak balik kampung susah panjang-panjang, tak payahlah panjang-panjang. Maybe buat pendek saja ke. Dan sini kita tulis rutin pagi. Ini kita boleh tukar. Nanti tuan-tuan dan perempuan tukar. Tuan-tuan dan perempuan letakkan tajuk. Aduh, alat ketat pula. Velcro dia ketat. Boleh buat tajuk situ, hari raya di kampung. Okey, apa nak buat hari raya kampung? Bangun pagi, mandi, lepas tu sarapan. Kalau pergi masjid. Kalau tak pergi masjid, tak apalah kan. Kemudian bermaaf-maafan, kemudian melawat keluarga, and then di ujung sekali tu apa yang dia suka. Ujung sekali kalau dia suka bunga api, Amar dapat main bunga api, gambar main bunga api ke, ataupun gambar sesuatu yang dia sukalah, ataupun gambar dia main dengan sepupu-sepupu dia. Jadi bila ada jadual visual ni, ini agak-agak panjang kan, nanti nak balik kampung kita boleh buat pendek. Kenapa kita buat jadual visual ni? Sebab anak-anak yang ada autism, otak dia okey, cuma terlalu banyak maklumat yang datang, dan dia pun tak boleh nak tapis yang mana maklumat relevan kat dia, tak relevan kat dia. Jadi kita perjelaskan apa yang akan berlaku pada hari raya. Okey, jadi tip yang pertama,
social story. Tip yang kedua, jadual visual. Tip saya yang ketiga adalah 2 minggu. Okey, sebelum saya terlupa. Benda-benda social story ni kena buat sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum balik kampung supaya dia faham. Okey. Jangan esok nak balik kampung, hari ni baru nak buat social story. Itu tak jadi, dia kena bacakan kepada setiap hari. Okey, kita bergerak kepada tip yang ketiga. Tip yang ketiga adalah buat persetujuan dengan pasangan kita, dengan suami ataupun dengan isteri. Jadi kalau kata suami isteri tak on the same page, sangat-sangat susah. Jadi lagi 2 minggu nak berhari raya ni, duduk dengan pasangan, sama ada lepas buka puasa ke, lepas tarawih ke, sembang-sembang. Okey, raya ni apa plan kita? Memang biasa kita cakap nak balik hari apa-apa, tapi plan tentang anak yang istimewa ni. Okey, Amar hyper, kita nak buat macam mana? Kita nak pergi ke semua rumah bapak saudara, mak saudara ke, ataupun kita nak pilih-pilih saja ke, macam mana? Kita kena ni lah. Okey, malam-malam walaupun kita pergi berjalan raya, kita kena make sure 9.30 Amar tidur. Sebab kalau Amar tak cukup tidur, nanti esok dia akan cranky, dia akan in a bad mood. You know your child better. I don't know your child. So kena bincang. Sebab kalau isteri ada idea, ada plan nak buat, tapi suami tak tahu plan tu, itulah nanti pada hari kejadian, awak ni, padahal tak bincang habis-habis. Kita ni ada anak istimewa ni, nak balik kampung beraya, bersiap sedia macam nak pergi berperang, nak bawa anak appointment pergi ke klinik pun bersiap sedia dengan strategi-strateginya. Yang penting suami dan isteri tahu dia punya plan tu, ya. Okey, itu adalah tip yang nombor 3. Tip yang nombor 4, jika boleh, tolonglah educate keluarga kita. Ada setengah orang bila ada anak autism, sebab anak autism ni kan luar dia nampak macam anak-anak yang tipikal, tak nampak macam anak Down syndrome ke apa. Kadang-kadang bila anak ada autism, tak bagi tahu kepada ibu mertua, bapa mertua, tak bagi tahu kepada ipar duai dan sebagainya. Yelah, setengah keluarga ni ada banyak isu. Tetapi kalau kita boleh berterus terang, dan kalau kita boleh bagi tahu anak saya macam ni, contohnya anak saya tak boleh makan benda yang manis-manis, bila berhari raya, macam contohnya pengalaman saya, saudara mara saya, sepupu, mak saudara, bapa saudara, semua tahu bahawa apabila berhari raya, pintu kena tutup. Itu semasa Muhammad kecil. Sebab kalau pintu dibiar terbuka, kita sibuk makan minum, itulah Muhammad dah sampai ke jalan raya ke. Ada satu hari raya tu Muhammad dah dengan baju rayanya, yang baju Melayu ni yang cantik molek tu, dah end up dalam longkang dekat depan rumah mak saya. Okey, jadi bila jiran-jiran tetangga datang, Assalamualaikum, kami datang nak bayar, ahli keluarga saya buka lah. Jiran tetangga kata, ingatkan tak ada dekat rumah, hari raya pintu bertutup. Family saya kena explain, kami pintu kena sentiasa tutup sebab ada cucu autism. Jadi kalau kata kita punya family tu tahu tentang isu anak kita, dia sama-sama boleh membantu membuatkan rutin kita di kampung tu taklah stres sangat kan. Macam contohnya funny juga masa Muhammad kecil-kecil, kalau kata berhari raya pintu terbuka, siapa buka pintu tu, nanti Muhammad lari cepat-cepat tutup. Siapa yang biar pintu terbuka kena marah. Itu keluarga saya. Dan juga kadang-kadang bila kita educate family kita, kita bagi tahu apa yang anak kita okey, anak kita tak okey, ada juga keluarga yang tolong membantu kan. Ada apa-apa makanan yang anak kita tak boleh makan tu, dia kata okey, buat masakan untuk anak sebab anak tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Ataupun contohnya ada saudara mara saya, dia bila budak-budak terlalu ramai kan, macam nak peningkan, okey jom kita pergi beli aiskrim sajalah, nak meredakan keadaan rumah tu kan. Jadi dengan angkut dengan anak-anak saya autism sekali, pergi beli aiskrim sekejap supaya dia orang boleh calm down. Jadi bila kita bagi tahu kepada keluarga kita mungkin faham, dan juga mungkin boleh bagi kerjasama dan juga boleh membantu. Okey, itu tip nombor 4 ya. Sekarang kita pergi kepada tip nombor 5. Saya bercakap sebagai seorang wanita lah. Apabila ada anak autism, macam pengalaman saya dulu balik ke rumah mak mentua saya, kalau saya terlepas pandang saja kan, anak saya tu ada sekali tu masuk dalam reban ayam,
dah hampir nak masuk dalam bayam, ataupun dah panjat pokok rambutan dah sampai nak ke pucuknya, ataupun rumah mak mentua saya dulu ada bahagian bawah yang tempat kolong simpan periuk-periuk, dia dah masuk ke situ yang penuh dengan tai ayam, yang penuh dengan benda-benda kotor kan. Jadi all the time kita kena pandang dia, anak saya yang hyper tu kan. Jadi kadang-kadang kaum-kaum ibu di dapur sibuk memasak, kita tak boleh membantu sebab kadang-kadang pasangan kita pun sibuk nak melapah daging ke apa kan, salah seorang kena jaga kan. Jadi jika kita rasa macam segan dengan ibu bapa mertua kita balik kampung tapi kita tak boleh nak tolong nak potong bawang waima sebiji pun, saya cadangkan kepada tuan-tuan dan perempuan, bawalah buah tangan supaya kita tak terasa malu sangat, kita tak terasa guilty sangat. Mungkin kita boleh bawa ketupat pulut yang frozen tu ke, bawa banyak-banyak ke, atau kita boleh bawa rendang yang kita dah tempah ke, kita bawa balik masuk dalam freezer, esok kita panaskan. Bawalah buah tangan apa-apa, kuih raya ke apa ke, supaya mak mentua pun nampaklah, mak mentua faham bahawa tak boleh tolong tapi banyak benda dah kita bawa kan. Ada rakan saya tu dia bawa balik apa tau, bawa balik nugget dan drummet ayam banyak-banyak. Sebab apa? Hari raya kedua tu kan, kadang-kadang hari raya kedua tu orang dah tak larat nak makan ketupat anak-anak kecil. Masa itulah dia keluarkan drummet dan nugget goreng untuk sarapan ke. Jadi memudahkanlah keluarga kita di kampung. Okey, bawa buah tangan. Yang keenam, saya cadangkan kita betul-betul siapkan barang-barang sebelum berhari raya. Contohnya macam anak saya dulu kecil-kecil, dia ada satu bakul memang khusus untuk mainan dia. Memang khusus dengan mainan yang boleh menenangkan dia. Anak saya dulu kecil-kecil dia suka sangat slinky. Slinky itu mainan yang bergulung-gulung-gulung, boleh jadi panjang jadi pendek. Anak saya kalau dia ada slinky tu kan, dia boleh main seorang-seorang dengan begitu lama, dia asyik. Jadi kalau kita sibuk tak sempat nak tengok dia, sibuk nak isi kuih raya ke, sibuk nak bancuh ke apa, dia dengan slinky tu dia okey. Jadi itulah yang saya katakan, siapkan barang-barang kita. Satu beg kecil emergency kit, maybe satu beg yang ada dia satu towel kecil, ada satu seluar dia, ada sepersalinan lah. Kadang-kadang bila pergi ziarah tu dia accident ke, dia terbuang air kecil ke apa, at least dalam kereta tu dah ada siap-siap yang kita boleh terus bawa dia, jiros tukar baju. Standby perkara-perkara macam tu lah. Extra clothes punya kit, bag, toys yang ada mainan-mainan dia yang boleh mengasyikkan dia. Kalau anak kita sensory telinga dia asyik macam tu, belikan headphone, ataupun headphone tu sambungkan ke muzik. Macam anak saya dulu dia suka muzik rahan. Kalau ada muzik rahan, dia dah tak tutup telinga dah, kita pasang kat headphone. Kita tahu apa dia yang anak kita isunya, kita sediakan bahan-bahan tu. Dan kalau anak suka gigit baju raya, gigit baju yang sebut terkoyak, mungkin kita boleh beli chewy toy untuk dia gigit-gigit. Okey, itu yang saya katakan, persiapkan bahan-bahan tu sebelum kita balik kampung. Okey. Now, tip yang keenam. Tadi tip yang keenam, tip yang ketujuh. Tip yang ketujuh pengalaman saya lah. Kadang-kadang bila kita pergi melawat ke rumah Pak Ngah, duduk rumah Pak Ngah, kadang-kadang Pak Ngah tu sampai siap masakkan nasi ke, berhidang ke apa. Kalau saudara mara yang lain duduk sampai 1 jam setengah, mungkin kita duduk 15 minit. Kita duduk, kita makanlah kuih sikit, minum air sikit, kita salam-salam, kita balik. Sebab anak kita tu kan hyper dan sebagainya. It's okay to shorten the time that we visit your family. Ataupun kalau katakan kita balik ke kampung suami, dah berhari raya, suami hantar kita balik ke rumah mertua kita, suami sambung balik berhari raya pun boleh juga. Jadi kalau kata anak tu memang tak boleh nak kawal, tak payahlah kita nak berhari raya macam keluarga yang lain. Saya cadangkan, terutamanya bagi anak yang usia 3, 4, 5 tahun ini, waktu hyperaktif mereka memuncak. Tak apa, kita shortcutkan hari raya kita sambil kita terus buat terapi tingkah laku dan sebagainya. As they grow up, then kita punya hari raya will become more and more normal.
pengalaman saya ya, anak saya yang ada autism dah umur 27 tahun, yang seorang lagi umur 16. Semasa dia kecil, semasa dia 3, 4, 5 tu memang masa tu hidup memang huru-hara lah. Tapi kita continue dengan terapi, kita continue. By the time dia 7, 8 tu, things are calmer. Macam sekarang anak saya 27 tahun, boleh je pergi berhari raya mana-mana. Okay. Tapi itulah semasa anak tengah peak tu kan, you might want to shorten the time that you go and visit your family tu kan. Right. Sekarang tip yang ke-8. Ini pengalaman saya lah. Of course lah, hari raya kita dah tak tahulah orang Melayu kan, dari satu rumah ke satu rumah, kita pun macam tu juga. Kadang-kadang bila sampai satu rumah tu, kadang-kadang ada kuih, ada juadah yang kita tengah nak makan, ataupun memang kita lapar. Dan bila kita nak makan tu, pastikan kita tag suami kita. Okay. Jadi kena saya dulu kata kena ada akad. Okay, saya pergi makan 15 minit, pastikan awak tengok Amar. Kena jelas. Kalau tak macam tu, suami makan, isteri makan, anak dah sampai ke jalan raya. Kena jelaskan, gilekan tu. Ataupun kalau kita kata saya nak makan, awak tengok kat Amar, dan suami kata tak apa, Ucu tengokkan Amar. Kalau saya akan pergi kat Ucu tu. Ucu betul ke Ucu nak tengok Amar? Ucu tengok Amar 15 minit ni Kak Long pergi makan. Something like that. Memang kena jelas tentang penggiliran. Sebab dalam kelang kabut beraya tu kan, kita ingat suami tengok, suami ingat kita tengok. Tu dia. Kena very clear. Kalau janji 15 minit, makan-makan kan, lepas tu 15 minit kena tengokkan anak lah. Bolehlah juga berhari raya, tapi tak adalah duduk dekat meja makan kita. Kita ikutlah anak kita kan. Itu adalah tip yang ke-8. Tip yang ke-9 adalah kadang-kadang kita balik kampung. Dan di kampung itu ada kawan kita masa tingkatan 4, tingkatan 5 dah lama tak jumpa. Kadang-kadang kawan-kawan hantar WhatsApp, jom kita buat reunion pukul berapa. Sedih kadang-kadang apa yang ada anak istimewa ni tak dapat kan. Cubalah bincang dengan pasangan. Boleh tak saya nak ambil 1 jam, saya nak pergi high tea dengan kawan saya ke, ataupun saya nak berkumpul dengan kawan-kawan sekolah menengah kat rumah sekian-sekian ke. Jadi kena sama-sama memahami lah. Dan kalau kata pasangan kata okey, pergilah, janganlah pergi sampai pukul 11-12 malam baru balik. Tentulah panas hati pasangan kan. Ambil lah sejam setengah macam tu. Walaupun kawan-kawan lepak sampai 4-5 jam kan, kita lepak 1 jam. Asalkan menghilangkan rindu pada kawan-kawan, baliklah semula jumpa, jaga anak kita yang istimewa. Itu adalah tip saya yang ke-9. Tip saya yang ke-10, untuk ibu bapa yang ada anak hyper, yang tak dengar cakap, yang macam anak saya dululah, saya selalu kata macam bola ketah, toing, kita tengok pun kita pening kepala kan. Macam tu. Ubat untuk anak yang hyper adalah senaman. Jadi saya cadangkan, ini ada lagi 2 minggu sebelum raya, petang-petang sebelum buka puasa tu, bawalah anak jalan. Kita penat, kita berpuasa kan, bawa suami ke, bawa anak jalan 30 minit. Ataupun hari Sabtu, hari Ahad pagi, bawa jalan 20 minit. Petang bawa jalan 20 minit. Pergerakan ini akan membantu anak kita untuk bertenang. Jadi kalau kata 2 minggu ni kita exercise dengan regularnya, kita harap apabila berhari raya tu anak kurang sikit dia punya hyperactivity. Dan semasa hari raya pun, katakan pagi raya tu tentulah kelang kabut kan, nak pergi masjid dan sebagainya. Petang tu bila hari dah redup dalam pukul 6, pergilah cari mana-mana padang dekat kampung tu, suami isteri bawa anak. Tak apalah, orang lain lepak tengok drama raya ke, tengok konsert raya kat TV, kita bawa lah anak kita pergi jalan dan sebagainya. Satu lagi, senaman tu kita pastikan buat tiap-tiap hari. Macam contohnya, alhamdulillah satu hari raya tu saya berhari raya di rumah abang saya. Mak bapak saya dah tak ada. Abang saya pula dia pasang kolam air yang macam tiup yang boleh ni kan, besar juga, dan dalam tu ada air. Jadi bila petang-petang panas-panas berhari raya tu kan, anak-anak semua terjun masuk dalam kolam tu, termasuk anak saya yang autism. Dan biar dia main puas-puas, dan malam tu dia boleh tidur dengan nyenyak. Okey, jadi ada 10 tip di sini. Dan saya rasa kalau nak tambah bonus satu,
bagi keluarga yang mampu lah, sebab kadang-kadang anak kita yang ada autism ni nak tidur susah, beramai-ramai lagi susah. Kalau mampu, kalau ada homestay ke atau ada hotel yang berdekatan, mungkin ini adalah satu juga option untuk kita bagi tahu pada apa ipar duai, mertua semua, bukan kita sombong, tetapi anak kita ada autism, duduk di hotel, duduk di homestay, lebih selesa bagi dia, tidur dia tak terganggu. Okey, 10 Raya Survival Tips dengan satu extra bonus. Selamat Hari Raya semua, selamat berpuasa. Moga-moga tuan-tuan dan perempuan ada masa untuk beribadah, bertarawih di sebelah malam. Saya dulu semasa anak kecil-kecil tunggang langgang juga amal ibadatnya, dan alhamdulillah anak-anak dah besar ni semakin bertenang. Okey, bye, jumpa lagi. Semoga bermanfaat.